الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع وإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. أما بعد. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi kuliah kita menggunakan kitab Indahnya Hidup Bersyariat. Kita sampai muka berapa? 165. Betul? 167. 167. Betul ya? Muslimat kata 165. 11, 14, 12. Mana satu ni? 167. Bukan? 14, 12 lah. Bilanglah balik Ustaz. Kita pun tak ada Ustaz. Perempuan ni sepakat lah ya? Tak Tak boleh. boleh. Pun tak boleh. Apa tak boleh? Boleh Ustaz. Perempuan boleh? Dah kalah. Yalah. Tak masalah kan? Mungkin orang gembira Ustaz. Bagi dia gembira tu. Tak apalah, dia ulang pun tak rugi kan? Betul kan? Muslimat? 165. Okey. Kita ambil dekat 166 ijma'. Tengah-tengah senang. Ijma'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Baik, kita ambil ijma'. Ijma' artinya persepakatan di kalangan ulama. Sepakat ulama. Para ulama telah bersepakat ijma' atas wajibnya puasa Ramadan lantaran ia merupakan salah satu daripada rukun Islam dan telah termaklum kewajipannya dalam agama. Mengingkari kefarduannya adalah kafir dan terkeluar daripada Islam. Dalam bab syariat ni, dia ada perkara yang ijma' dan dia ada perkara yang khilaf. Jadi benda ijma', dalil qat'i daripada Al-Quran ataupun hadis, kalau mengingkarinya maka seseorang itu boleh keluar daripada agama Islam. Satu lagi dipanggil perkara ikhtilaf, di kalangan ulama, berselisih atas kewajipannya. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak wajib dan ada sebahagian ulama kata wajib, atas perkara tertentu. Kan? Contohnya apa? Contohnya solat sunat. Solat sunat. Solat sebelum solat selepas azan subuh. Lepas habis azan ada satu solat. Di sisi kita mazhab Syafi'i itu dipanggil solat sunat subuh. Kan? Dalam mazhab Hanafi itu adalah solat yang wajib. Di sisi mazhab mereka wajib. Hanafi sembahyang sunat sebelum subuh adalah wajib. Kalau mereka tertinggal wajib qada. Di kalangan mazhab Hanafi. Kalau kita kata saya tak nak sembahyang sunat sebelum subuh, contohnya, jatuh kafir tak? Tak jatuh kafir. Sebab perkara itu khilaf, dia bukan qat'i. Bukannya macam puasa. Puasa ni ijma', semua ulama kata wajib. Solat witir,
Di sisi mazhab kita sunat muakkad. Di sisi mazhab Hanafi wajib. Kena buat. Kalau tak buat kena qada. Bukan bermakna rukun bukan bermakna sembahyang mereka lebih daripada 5 waktu, bukan. Di sisi mazhab Hanafi wajib tu benda lain, fardu tu benda lain. Di kalangan mazhab mereka. Tapi secara terperincinya saya tak boleh huraikan lah, sebab saya tak belajar mazhab Hanafi. Sebab saya tahu asas saja di kalangan mazhab mereka. Itu dipanggil ikhtilaf. Lagi apa? Aurat perempuan. Aurat perempuan dalam solat. Aurat perempuan dalam solat keseluruhan badan kecuali muka dan tapak tangan. Dalam mazhab Hanafi, aurat perempuan dalam solat semua kecuali muka, tapak tangan dan kaki. Kalau orang yang mazhab Hanafi, perempuan bermazhab Hanafi, kalau mereka sembahyang, kaki mereka terselak, nampak sembahyang mereka tak batal. Tapi kalau perempuan Syafi'i batal. Kalau makcik-makcik belakang ni semua sembahyang nampak kaki batal, kena ulang balik sembahyang, takbir. Kaki yang ni je lah, bukan sampai betis, kaki yang ni je. Sini keseluruhan ni semua. Ni kaki ketiga tu. Tapi atas boleh tu, maka batal sembahyang. Di sini mazhab mereka. Baik, itu sedikit maklumat tentang perkara ikhtilaf maksudnya. Puasa Ramadan difardukan pada hari Isnin 3 hari bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Difardukan pada bulan Syaban. Artinya Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah melalui Jibril dalam bulan Syaban. Sebelum wahyu ni diberikan kepada Nabi, belum ada lagi puasa Ramadan. Nabi belum lagi puasa Ramadan sebab belum disyariatkan, belum diwahyukan. Samalah macam solat. Sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi belum sembahyang seperti mana sekarang, 5 waktu, belum lagi. Selepas peristiwa Isra' Mi'raj, barulah Allah perintahkan Jibril AS untuk ajar Nabi cara sembahyang. Jibril menjadi imam, Nabi SAW menjadi makmum. Sekaligus disyariatkan solat berjemaah. Baik, hikmah berpuasa dan kelebihan Ramadan. Ketibaan Ramadan, umat Islam di seluruh pelosok dunia serentak mengerjakan puasa dalam satu masa tertentu. Kesatuan hati dan niat tulus ikhlas ini dilakukan semata-mata untuk mengabdikan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah salah satu jalan penghubung ataupun cara untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Sebab puasa ni dia menajamkan rohani kita, menajamkan rohani kita, dan meningkatkan rasa syukur kita dan dekatkan hati kita dengan Allah. Sebab tu bulan Ramadan malam penuh. Sebab dalam hati orang yang berpuasa ni tercetus rasa syukur secara langsung ataupun secara tidak langsung, tanpa sedar ataupun sedar. Dengan Ramadan kita puasa tu, dia melonjak tolak kita untuk buat amal ibadat secara lebih daripada biasa. Tapi itu pun kena ada ilmu lah. Kita nak beramal mesti ada ilmu. Kalau orang tak faham dan dia mindset Ramadan setahun sekali, maka setahun sekali lah penuh surau kita. Habis Ramadan orang pun tak datang. Ini kefahaman yang salah. Sebenarnya 30 hari itu adalah latihan untuk kita berulang alik ke masjid. Sebenarnya orang lelaki berulang alik, latihan. Mudah-mudahan latihan itu berkegalan sampai habis Ramadan. Kita jinakkan kaki kita ni untuk tengok pintu surau ataupun tengok pintu masjid dan berjinak. Kan apa dalam hadis Nabi SAW, 7 golongan orang yang akan mendapat naungan daripada Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tempat yang menggerunkan, tempat orang takut, tempat orang risau, tak memikirkan lagi hal orang lain. Suami tak fikir isteri, isteri tak fikir suami, anak tak fikir mak ayah tak fikir anak lagi dah. Masing-masing hal masing-masing. Ada yang menjerit-jerit, minta Allah campakkan cepat-cepat masuk dalam neraka. Panas dulu pada mahsyar ni. Padahal neraka tu lebih panas.
Tapi oleh kerana tak tahan nak tunggu perhitungan, minta Allah cepat-cepat masukkan ke dalam api nerakanya. Tapi ada 7 golongan tadi yang Nabi sebut, dia mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikira orang yang mendapat syafaat pada waktu itu. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang ketiga, orang muda yang kuat amal ibadat. Biasanya orang tua yang kuat amal ibadat, tapi ini orang pemuda-pemuda yang kuat amal ibadat. Yang keempat, 2 orang Islam yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, orang yang bersedekah tangan kanan. Saya tak ikut turutan dalam hadis itu turutan. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan sehingga tidak diketahui tangan kirinya. Itu simbol kepada ikhlas. Bukan maknanya kita nak sedekah kena sokok tangan kiri, bukan. Itu simbol kepada ikhlas. Yang keenam, seorang lelaki yang digoda oleh perempuan, ajak berzina. Seorang perempuan yang cantik, bangsawan, ajak berzina. Lalu lelaki itu kata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang ketujuh, orang yang bersendirian mengingati Allah sehingga menitis air matanya. 7 golongan ini akan mendapat syafaat daripada Nabi SAW dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan di bulan Ramadan ini adalah menjinakkan hati dan kaki umat Islam untuk dekat dengan masjid. Baik, yang kedua, dengan diwajibkan berpuasa semua golongan Islam, kaya dan miskin, berada dan tidak berada, terpaksa menempuh ujian yang sama dengan berpuasa, menimbulkan keinsafan dan perasaan bertimbang rasa serta kasih mengasihi sesama umat Islam. Puasa juga melahirkan hubungan kasih sayang silaturahim di antara orang Islam. Amalan kita, contoh orang Melayu, mungkin ada sampai sekarang. Kalau dulu saya tengok mak saya dengan jiran bertukar-tukar lauk, kan, yang ni bagi asam pedas, yang ni pula masak tumak, bertukar-tukar. Kemudian kita infak kepada fakir miskin, kepada orang susah. Jadi rasa hati itu jadi lembut bila bulan puasa, sebab kita merasai apa yang orang rasa. Bagi sumbangan kepada anak yatim, kan? Cuma satu je saya nak betulkan. Ada setengah masjid buat program memberi zakat. Memberi zakat. Dia akad memberi ini kita kena betul. Akad memberi ini dia banyak nama. Pertama sekali, akad yang wajib iaitu zakat. Yang kedua, sedekah. Apa lagi? Infak, wakaf, derma. Apa lagi? Bantuan dan macam-macam lah. Tapi zakat ni dia bersyarat. Kalau kita nak bagi zakat, dia bersyarat. Orang yang kita nak bagi dia zakat atas nama zakat itu, mestilah orang tu dia salah satu daripada list asnaf. Ada 8 kan? Apa asnaf? Fakir, miskin, orang fakir, orang miskin, orang musafir, ibnu sabil, mu'allaf, orang yang banyak hutang. Satu lagi, amil. Amil, orang yang tukang agihkan zakat, dia pun layak dapat zakat walaupun dia ada Tan Sri. Walaupun duit dia banyak dalam bank, tapi masjid lantik dia jadi amil, dia layak dapat zakat. Ataupun orang yang pergi belajar, orang pergi belajar, budak ni dia nak pergi belajar, menuntut ilmu contohnya, dia layak dapat zakat walaupun dia anak orang kaya, sebab dia dalam list asnaf, ibnu sabil. Yang paling umum sekali adalah fakir miskin. Jadi yang salah fahamnya, ada juga orang yang ambil zakat. Kalau nama tu program beri zakat, ada orang yang tak layak dapat zakat tapi dia beri zakat. Contohnya ibu tunggal. Dalam list tu tak ada nama ibu tunggal, tapi kalau ibu tunggal tu berada dalam salah satu list tu, dia boleh dapat. Contohnya dia fakir atau miskin.
Dia ada anak ramai, dia tak ada pendapatan dan dia pun sakit, tak boleh bekerja, maka dia termasuk dalam kategori fakir atau miskin. Tapi kalau ibu tunggal yang bekerja, kerja kerajaan ke, swasta ke, ada pendapatan, gelang sampai sini, maka tak layak dah dapat zakat. Kalau kubang rondeh sampai ke bahu, dia tak boleh ambil zakat. Tapi ada yang ambil juga. Kalau nak selamat, maka jangan letak nama memberi zakat. Letaklah sumbangan ke. Kalau sumbangan semua orang boleh dapat. Orang kaya pun boleh dapat sumbangan. Jadi pihak masjid dia kena tengok hadis mana ibu tunggal yang miskin, susah dan sebagainya. Yang kaya tak payah datang kan. Baik. Bismillah. Baik. Kemudian amalan berpuasa melahirkan jiwa insan yang selalu taat kepada Allah. Justru akan lahir pula ketenangan jiwa dan ketakwaan secara automatik. Kita boleh break sekejap kalau kita nak melakukan satu dosa. Kalau dulu bangun pagi nak sembahyang subuh kan, buka hari tu tengok Amai tengah jogging pergi-pergi. Tengok, tak tengok rugi tu. Tapi bulan Ramadan ada break sikit, tunduk. Bulan puasa ni Badul basar, tundukkan pandangan. Jangan tengok kan sebab puasa tu kan, tapi sebab puasa tengok balik. Jadi ada break sikit. Kemudian rajin kita baca Quran. Mana Ramadan ni dia mendidik jiwa dan rohani kita, dan menolak kita untuk buat amal ibadat lebih banyak daripada biasa. Lebih banyak daripada biasa. Dari segi kesihatan, perut yang melalui proses berpuasa dapat dibersihkan. Sekaligus beberapa penyakit yang terdapat dalam tubuh badan manusia dapat diatasi. Memang betul pun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesungguhnya penyakit itu banyak datang daripada perut. Kerana kita banyak makan. Tak? Tahun lepas ramai betul nak diet azam tahun ni. Nak diet, tengok makan sama je. Tak jaga pun, tak jaga pemakanan. Ada orang dia sibuk jogging, dia bersenam, makan macam ada saka juga sama. Tak jadi diet macam tu. Dia diet ni nombor satu pemakanan, kedua baru senaman. Ada juga orang non-Muslim, ramai juga saya tengok non-Muslim, mereka bersama-sama dengan orang Islam berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bukan buat amal ibadat, tapi mereka nak rasa keseronokan di bazar Ramadan dan keseronokan berbuka puasa. Dia nak rasa, macam mana rasa. Dan ada juga orang bukan Islam, asbab daripada dia buat macam tu, dia rasa sayang dengan agama Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah. Saya tengok Allah buka pintu hati dia. Rupanya agama Islam ni adalah agama fitrah. Bukan saja suruh orang dekat dengan Tuhan buat amal ibadat, tapi nak suruh juga orang sihat pada bulan Ramadan. Cuba kita cek bulan Ramadan. Mesti ada turun sikit kan. Bulan Ramadan gula cek mesti ada turun sikit sebab dia pulihkan kesihatan kita. Ada orang masuk Ramadan ni gastrik, masuk Ramadan ni gastrik. Habis Ramadan sihat gastrik dia. Puasa itu disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai separuh daripada kesabaran. Wa huwa syahrus sabri. Atau kama qala dalam hadis yang panjang, wa huwa syahrus sabr. Maka Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran dalam kita menahan hawa nafsu. Kalau kita banyak baca buku kisah orang-orang soleh, ahli-ahli sufi, di antara latihan kerohanian mereka adalah puasa. Puasa yang afdal selepas puasa Ramadan, kata Nabi SAW, adalah puasa Nabi Daud AS. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Hari ni puasa, besok buka, lusa puasa, tu buka. Selang-selang. Itu puasa Nabi Daud AS. Kalau kita boleh buat lah.
Cuma orang perempuan dia nak puasa sunat, dia wajib minta izin kepada suami. Kalau nak puasa sunat, kena bagi tahu suami. Jangan puasa tiba-tiba. Suami baru nak gatal je, tengok saya puasa lah. Tak boleh. Tapi kalau suami nak juga, wajib batalkan puasa. Wajib batalkan puasa. Permintaan suami itu wajib dipenuhi. Puasa kita tu sunat. Permintaan suami tu wajib kita penuhi. Okey? Sama lah macam wudu. Dah perempuan kan suka berwuduk sebelum tidur. Dah suami tak boleh nak sentuh. Bang, dia sentuh, saya ada wuduk. Dah, termenung suami. Kan? Kan besok suami kita sama je Samsul Yusof baru. Kan hari ni perempuan mesti tak elok lagi. Suami orang lain kahwin, kita pula yang mulia kan. Pelik je. Pertama-tama masa suami dia kena marah balik lagi. Kan, padahal suami orang kahwin. Kebetulan pula nama sama, Samsul juga. Baik. Orang yang berpuasa lebih disayangi Allah Subhanahu Wa Taala, selamat daripada api neraka dan menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan satu lagi, dalam hadis Nabi SAW juga, doa orang yang berpuasa itu lebih mustajab, lebih hampir dengan makbul daripada orang tak puasa. Jadi kalau ada kawan kita dia berpuasa, selain daripada kita doa untuk diri kita sendiri, kita minta doa juga untuk dia. Tolong doakan saya. Tuan sedang puasa kan, tolong doakan saya. Sebab dia dalam hal keadaan ibadat. Sebab puasa ni dia menggunakan masa setiap detik dia punya ibadat tu sampai maghrib. Maka doa orang berpuasa tu lebih mustajab daripada orang tidak berpuasa. Baik. Kemudian kedatangan Ramadan ada keistimewaannya kerana dianjurkan ibadah solat tarawih. Di samping itu diwajibkan juga zakat fitrah ataupun dipanggil zakat badan ke atas golongan yang mampu sebagai satu kewajipan membantu individu muslim yang lain, khususnya mereka yang dhaif. Special bulan Ramadan dia ada tarawih. Tarawih ini dalam segi bahasa Arab artinya rehat. Kita kena ubah mindset kita. Nabi SAW pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihni bis salah. Ya Bilal, arihni bis salah." Wahai Bilal, rehatkan aku dengan sembahyang. Wahai Bilal, rehatkan aku dengan sembahyang. Menunjukkan bahawa Nabi SAW arahkan Bilal untuk melakukan azan. Jadi sembahyang Nabi ini adalah rehat dia. Kan, kita kena ubah mindset, kita sedang berehat. Dalam sembahyang tu, dalam ibadah itu rehat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita biasa pakai perkataan rehat ni kan pada benda-benda lain. Mana akak tu? Oh, dia pergi berehat dalam kahwin. Kan, tak boleh dia berehat kat rumah. Dia cuti rehat, dia haknyai contohnya. Tak boleh berehat kat rumah. Itu istilah rehat, tenangkan fikiran. Jadi orang yang dalam tarawih ni tenang fikiran dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi faham kita rehat tu duduk sandar. Kalau pergi masjid yang buat 20 rakaat kan, lepas 8 rakaat tu kita boleh tengok berapa ramai orang kat belakang. Kalau kat masjid negeri tu, lepas habis je selawat tu tengok belakang, ramai duduk main handphone kat belakang. Kenapa ni? Saya buat 8 je. Rugi. Dia tak faham makna rehat tu. Jadi sebab itulah kita penat. Kita semayang tu jadi penat. Sebab apa? Kita tak letak mindset kita semayang tu rehat. Baik. Kedua, zakat fitrah. Siapakah yang wajib membayar zakat fitrah? Yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang sudah akil baligh dan dia bukan asnaf. Pertama, dia sudah akil baligh. Yang kedua, dia bukan asnaf. Orang yang bukan asnaf, maka dia tidak wajib membayar zakat. Satu lagi, orang yang ada belanja yang cukup sampai malam raya untuk dia beli barang. Ngam-ngam duit dia untuk beli barang keperluan raya. Lepas tu duit dah habis, tak ada dah duit. Maka orang ni tak wajib mengeluarkan zakat.
Dia ada duit untuk beli baju raya, kuih raya, langsir apa semua. Benda yang dia nak tukar, benda yang wajib dia nak tukar, apa, makanan, pakaian dan sebagainya. Duit minyak tak boleh kampung. Lepas tu duit dia habis, RM1 pun tak ada. Maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi ada tu orang macam tu sekarang. Mungkin ada lah, kita tak jumpa, mungkin ada. Kemudian tuan-tuan, kita cubalah tahun ni kita buat lain sikit lah. Saya nak sarankan kepada bapa-bapa yang bayar zakat ni, cuba kita ajar anak kita bayar zakat fitrah. Anak lelaki, memang dia tak bekerja, dia tak ada pendapatan. Kita bagi kat dia RM7, kita suruh dia pergi bayar zakat. Kita ajar dia salam dengan amil tu untuk akad membayar zakat, supaya dia belajar. Sebab itu rukun Islam. Takut nanti dia dah bekerja, dia dah tak duduk dengan kita, dia tak pandai bayar zakat. Kita ajar dia cara bayar zakat. Biarlah dia sekolah rendah sekalipun, kita ajar dia bayar zakat fitrah. Baik. Satu lagi, ada beberapa masail. Orang yang wajib bayar zakat fitrah ni adalah orang yang hidup dalam bulan Ramadan. Walaupun sedetik, dia hidup tu sedetik. Contoh, nak masuk bulan Ramadan kan? Nak masuk bulan Ramadan, katalah satu orang ni dia tenat, tengah sakit tenat, dalam bulan Syaban, 30 Syaban. Bila azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila lawangan azan tu Allahu Akbar, mana menunjukkan maghrib dah masuk, menunjukkan Ramadan sudah pun masuk. Dan dia sempat hidup sedetik, kemudian dia meninggal. Dia meninggal. Boleh bayang tak situasi tu? Dia meninggal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun meninggal. Maknanya dia sempat hidup beberapa detik dalam bulan Ramadan, lepas tu dia meninggal. Maka waris wajib bayarkan zakat untuk dia. Waris wajib bayarkan zakat untuk dia. Satu lagi, bayi yang baru lahir sedetik lewat sebelum masuk 1 Syawal. Contohnya, seorang bayi baru lahir, dia keluar je daripada perut ibu dia, azan pun berkumandang. Azan pun berkumandang, ataupun beberapa detik selepas bayi itu keluar, maghrib pun masuk, menunjukkan 1 Syawal. Maka wajib waris membayarkan zakat untuk bayi itu, sebab dia sempat hidup sekejap dalam bulan Ramadan. Satu orang meninggal baru masuk Ramadan, satu lagi bayi baru lahir baru masuk Syawal. Kalau azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian bayi itu lahir, azan dulu baru bayi itu lahir, maka tak wajib bayar zakat ke atas bayi itu. Itu mungkin nampak rumit sikit lah, tapi itu dari segi hukum macam tu lah. Bila last bayar zakat fitrah? Yang tuan-tuan tahu, last bayar zakat fitrah sebelum sembahyang raya. Salah, bukan sebelum sembahyang raya. Itu waktu afdal bayar zakat. Waktu afdal bayar zakat. Kalau tuan-tuan berada dekat komuniti orang-orang foreigner, contoh Bangla ke Myanmar yang Muslim, dia akan bayar zakat pada pagi nak sembahyang raya. Rumah saya, mak saya kat Selayang biasa Myanmar kan. Orang tengah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bergantung kat belakang bayar zakat. Sebab di sisi mereka, mazhab Hanafi, afdal bayar pagi raya sebelum sembahyang. Sebenarnya last membayar zakat adalah sebelum terbenamnya matahari 1 Syawal nak masuk 2 Syawal. Maksudnya lepas sembahyang raya masih boleh bayar. Pukul 12 tengah hari masih boleh bayar zakat. Petang masih boleh bayar zakat. Bila dah nak maghrib pun nak bayar, hukumnya haram. Haram kerana waktu telah pun sempit, baru nak bayar zakat. Ada orang dia terlepas bayar zakat, lepas sembahyang raya dia baru teringat, tak bayar zakat. Nak bayar zakat, amil pun dah balik kampung. Jadi dia buat apa? Dia lipat RM7 tu, dia masuk dalam tabung masjid. Adakah itu dikira zakat? Tak dikira zakat. Itu namanya sedekah sumbangan kepada masjid.
Zakat dia mesti ada akad. Orang dengan orang, bukan orang dengan tabung. Kan, orang dengan orang. Cuma pada tahun 2020 ada fatwa daripada mufti kita di Malaysia. Masa tu tengah PKP kan. Kita bayar zakat fitrah macam mana masa tu? Online. Itu fatwa. Sebenarnya tak ada dalam hukum sebelum ni boleh bayar online. Tapi masa tu fatwa supaya nak jaga jarak, tak nak penyakit tersebar, bayar online pada waktu tu. Dan kena sebut, inilah zakat saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kena sebut, inilah zakat saya dan juga tanggungan saya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Last bayar zakat fitrah adalah sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Maka azan maghrib dia masuk 2 Syawal. Itu dia punya sempadan. Kalau tak sempat, kena qada bayar. Bila? Besok kena bayar. Besok malam dia tutup dah jawab zakat. Besok buka, kena pergi, kata, tuan saya nak bayar zakat fitrah ni qada 2 tahun lepas tak bayar. Padahal ni bukan bulan Ramadan kan. Maka qada dia tak kira bulan. Bulan mana pun kita boleh bayar. Baik. Puasa yang dilakukan dengan sempurna dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata kerana Allah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri. Hujung sama, imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam hadis ni, dalam hadis yang lain, barang siapa yang bangun pada waktu malam Ramadan, iaitu menaikkan solat sunat tarawih. Satu lagi, barang siapa yang mendirikan solat pada malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosanya akan diampunkan. Dosa yang diampunkan, dosa yang terdahulu diampunkan. Tapi dosa-dosa kecil. Seronok tak dosa kita diampunkan? Kita rasa gembira. Kalau kita rasa gembira, itu tanda keimanan kita kepada Allah. Kalau kita rasa macam biasa je, iman kita ada masalah. Kan? Kalau kita seorang banduan, tuan-tuan, kita seorang banduan, kesalahan kita dimaafkan, kita seronok tak? Kalau satu orang tu nak kena gantung sampai mati, hukuman gantung sampai mati, tiba-tiba dia dapat pengampunan, seronok tak ni? Itu kat dunia. Dekat akhirat macam mana? Lagi seronok. Tak jadi nak kena campak dalam neraka, Allah terus tolak masuk syurga. Seronok tak? Seronok. Kita akan nampak nilai amal ibadat semasa kita berada di dunia ini. Indahnya agama Islam, seronoknya dapat beramal, rasa syukur dia dapat hidayah dan buat amalan, rasa syukur. Kemudian ketibaan Ramadan menandakan terbukanya pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dirantaikan syaitan. Di antara orang yang tak dapat syafaat Nabi SAW, dan Nabi tak nak bagi syafaat pada orang itu, adalah orang yang melakukan maksiat di dalam bulan Ramadan secara sengaja. Ni bulan Ramadan ni, bulan pengampunan ni, tapi dia sengaja buat maksiat di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan masih lagi ada orang yang berkhalwat, masih lagi ada orang yang berzina di bulan Ramadan. Pernah dulu satu kes bulan Ramadan, seorang ayah merogol anak dia dalam bulan Ramadan beberapa kali. Dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah Ta'ala bukakan pintu keampunan, tapi dia nak juga masuk neraka Allah Ta'ala. Di akhirat nanti, Nabi angkat tangan, aku tak boleh beri syafaat pada kau. Aku tak boleh beri syafaat. Memang kau umat aku, tapi aku tak boleh beri syafaat. Dan doa Jibril AS, Nabi kata amin. Jibril doa, Nabi kata amin. Kenapa Nabi kata amin? Celakalah bagi orang yang kedatangan Ramadan tapi dosanya masih belum diampunkan. Nabi kata amin. Doa itu.
Jibril doa, Nabi aminkan. Dua-dua ni maksum. Dua-dua makhluk ni maksum, dekat dengan Allah Ta'ala. Takkan tak mustajab doa tu. Baik. Yang ke-10, malam nuzul Al-Quran. Malam nuzul Al-Quran, iaitu 17 Ramadan, merupakan saat penting Al-Quran diturunkan dari langit ke dunia untuk menjadi pedoman manusia hingga ke akhir zaman. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan dan juga pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz turun ke langit dunia 30 juzuk, ataupun Baitul Izzah namanya. Langit dunia namanya Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran diturunkan daripada Baitul Izzah, langit dunia, ke bumi mengikut peristiwa-peristiwa. Turunnya Al-Quran ini mengikut peristiwa-peristiwa. Yang ke-11, terdapatnya Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang padanya terdapat saat penuh keberkatan dan lebih baik daripada 1000 bulan. Tahun ni kita muazzam nanti tuan. Setiap bulan setiap tahun kita kena azam untuk tingkatkan amal ibadat. Cuma amal ibadat yang masih kurang di kalangan orang Melayu, saya tengok beriktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid ni saya tengok kurang orang. Sayang nak tinggalkan katil kat rumah. Kan, malam tak payah nak peluk bini datang masjid. Bawalah sleeping bag, bawalah bantal, tidur kat masjid sampailah kita nak buat sembahyang qiyamul lail. Sebenarnya qiyamul lail ni afdal ni buat seorang-seorang sebenarnya. Afdal ni buat seorang-seorang. Tapi oleh kerana kita ni lemah semangat, nak pergi seorang-seorang kan, biasanya kat rumah je lah pergi tu kan. Tapi bila fikir ada kawan kan, ada geng, pergi lah buat sembahyang Jumaat. Sembahyang qiyamul lail ni Nabi tak buat berjemaah. Cuma ijtihad daripada ulama, perkara itu harus. Dan juga dia dipanggil ta'awun juga, membantu orang kampung ataupun orang tempatan kita ni sama-sama imarahkan masjid dengan qiyamul lail. Tapi siapa yang dah boleh ada kekuatan, yang boleh buat sembahyang seorang-seorang, buat seorang-seorang lebih afdal. Tapi kalau kat masjid saya iktikaf, saya tak ikut imam, saya sembahyang seorang kat belakang tiang. Kita tahu mana lebih afdal. Nabi SAW sembahyang fardu berjemaah, tapi qiyamul lail Nabi buat sendiri-sendiri, ya. Cuba untuk orang perempuan tengok kesempatan. Orang perempuan bergantung pada kesempatan. Ada perempuan yang pakai uzur tak boleh iktikaf, ataupun keadaan surau masjid itu tidak mengizinkan. Ada surau dia pakai langsir transparent, kan? Jadi macam mana perempuan nak tidur, nak salin pakaian, nak tudung, telekung kan? Jadi takut terdedak aurat, maka tak sesuai lah, kan? Kita iktikaf lah tempat yang sesuai. Tahun lepas saya bawa anak isteri saya iktikaf dekat Masjid Shah Alam. Memang meriah lah, bawa tempat iktikaf Masjid Shah Alam. Betul sediakan sahur apa semua, sampailah qiyamul lail. Baik, Isyak tu dah bawa masuk. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampailah Ramadan pada tahun ini dan kesempatan untuk bertaubat. Allah Ta'ala bagi kesempatan kita bertaubat dan dapat husnul khatimah, insya-Allah. Jadi kita tangguhkan soalan akhir. Biasa ni dalam kita sembahyang Jumaat kan, kadang-kadang ada jemaah yang agak usul sikit lah, dia nak naik. Kadang-kadang terasa macam nak angkat dia naik. Apakah perbuatan dibolehkan atau boleh membatalkan solat orang yang nak tolong? Orang yang daripada sujud nak berdiri. Ya. Oh. Kadang-kadang rasa nak tolong, nak naik, jadi takut batal, takut. Perbuatan yang bergerak tadi boleh batalkan sembahyang. Tapi orang yang sakit uzur pun kalau tak larat dia duduk lah. Kalau kita rasa kita daripada sujud nak berdiri tu payah, duduklah. Dibenarkan dalam agama rukhsah kan. Dan duduk ni afdalnya di bawah sebenarnya. Sunnah Nabi SAW
Sembahyang duduk di bawah, bukan atas kursi. Tapi orang kita ni terus tarik kursi. Tapi bergantung pada sakit juga. Kalau sakit dia memerlukan kursi, tak apalah. Tapi kalau sakit dia boleh duduk di bawah. Afdalnya sembahyang duduk di bawah, sembahyang fardu. Duduk di bawah. Ataupun dia boleh berdiri rakaat pertama, rakaat kedua dia tak boleh berdiri dah, duduklah. Duduk bawah, duduk dalam keadaan tahiyat ke, bersila ke, kaki menunjuk ke depan ke, ikutlah mana yang boleh. Bukan terus tarik kursi. Kita buat paling afdal. Sebab Nabi SAW pernah juga sembahyang duduk, tapi di bawah dan di lantai. Tapi kalau di lantai tak mengizinkan, baru kita guna kerusi. Tak apa, biarlah kat cik tu sembahyang je. Tak payah tolong tarik sini kan. Kan batal tak sembahyang. Rasa macam nak tolong. Saya pernah sembahyang sujud, sujud nak berdiri je, orang sebelah ni tak bangun-bangun. Dia boleh sujud. Saya tengok orang tak bangun-bangun, lama tu sujud. Kan, sembahyang hajat kan. Kan. Lama-lama dia sengit. Bang dia tu, rupanya kena sawan. Gugur mulut. Cuma dia nak berhenti ke nak tolong. Orang belakang tarik. Nasib baik masa tu dah tayat akhir solat subuh. Solat subuh dekat Yaman masa tu, orang Arab kena sawan. Gigit bawa keluar. Wallahu a'lam. Dah tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.